sesi soal jawab. Sambil-sambil. Kita boleh start lalu tu. Tak apa. Nak start pun tak apa. Tapi buat sesi soal jawab. Sembang-sembang. Sembang-sembang. Boleh je. Tak kita start lagi lah. Kita start pukul. Ada nak tanya bila-bila gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi kita sembang-sembang dululah pagi ni sekejap, dan sambil-sambil kita tunggu lagi kehadiran. Mungkin tak lamalah kita boleh start. Cuma ada permintaan nak tanya berapa. Saya pun tak tahu. Dia nak tanya ustaz apa dia. Tak ada soalan nak tanya ke? Ada orang nak tanya soalan? Tak ada. Tak perasan tu. Siap tu. Alhamdulillah. Ada orang nak tanya apa? Tak ada. Kalau tak ada, kita start sambil-sambil je, tak ada masalah. Kita panggil, kita kayuh slow-slow. Kita kayuh slow-slow. Mai dekat depan, tak apa, mai dekat depan. Mai. Depan sambil-sambil kita sembang-sembang. Tak jumpa lagi raya kita ni baru jumpa lepas raya kan? Patut ada kuih raya juga nanti ni. Patut ada kuih raya ni pasal kita tak datang raya gitu. Ada. Alhamdulillah. Tak ada lagi tu sampai tu. Alhamdulillah. Dah sampai kot? Oh, umrah baru ni? Masya Allah. Oh, Masya Allah. Tu kena tunggu. Tetamu istimewa kita tunggu. Kita raya kita ni macam-macam raya, jauh-jauh raya. Ada sampai ke Bosnia raya ni, jauh raya dia. Ada keluarga ke sana saja. Saya pernah pergi tu. Tahun 2003 saya pergi. Lama dululah masa belajar. Tapi cantik di Bosnia ni. Masa tu baru lepas. Tapi dia tak terlalu, mungkin sekarang lagi cantik lah. Sebab saya pergi itu betul-betul lepas perang kan. Dia tahun 93, 97 berhenti perang. Saya pergi tahun 2003. Masih ada lagi lah. Dia belum fully recover lagi lah. Sekarang ni dah berapa tahun. Tourism kan. Dulu tanah dia pun murah situ. Boleh beli. Ada satu duta sana, Anwar Kasman. Dia kata isteri dia tu, saya baik dengan dia lah. So dia pernah nak beli tanah dekat Bosnia masa dia jadi duta sana. Dia kata sebab sana tanah masa tu okey lah, boleh beli tanah, lepas tu boleh buat rumah, tempat rehat, lepas tu tempat kan cantik kan. Sekarang ni tak tahulah, mungkin payah, terlalu ramai. So kalau kita pergi tu macam mana? Okey, boleh pergi. Okey, padat sangat, Mostar lah especially. Saya pergi hari tu Travnik, Sarajevo, Mostar dengan satu apa tu, dekat dengan Herzegovina punya tu ada tempat kawasan-kawasan pertungangan kraft tangan dia kayu. Konik kau apa. Tapi saya pergi special, bukan saya pergi tourism. Saya pergi kawan, kebetulan ada ziarah kawan Madinah tu. Dia jemput kita pergi kat sana. Saya duduk 9 hari. Tapi kita pergi jalan rumah kawan ni, duduk sini. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Alhamdulillah. Sila. Akhir Ramadan
Kawan dua-dua yang pergi dengan saya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Saya kata istimewa. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tak apa, tak apa. Jadi Alhamdulillah, kalau kita dapat bertemu, dan Alhamdulillah hari ini kita akan berbicara tentang fadilat-fadilat hari yang ada, termasuklah juga mungkin orang yang dah pergi Mekah nak mengimbau balik, sebab dalam hari ini ada cerita berkaitan dengan cerita Mekah juga. Jadi insya-Allah lah kita boleh mula dah kan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang bagi kepada kita kesihatan, kelapangan masa, dapat juga kesempatan untuk datang. Dan terima kasih juga kepada tuan rumah yang sudi menganjurkan majlis ilmu dan juga makan-makan. Tak tahu yang mana penting kan? Penting juga dua-dua kan. Ilmu pun untuk santapan rohani, makan pun kena juga tak untuk santapan jasmani kita. Alhamdulillah, terima kasih Datuk Nik, Datin Zairin, bagi tuan rumah dan semualah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita selawat dan salam dulu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang paling agung, yang paling kita sanjungi, yang kita suka untuk contohi dan teladani. Begitu juga selawat ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya, dan semualah orang yang mengikuti sunnahnya sampailah ke hari kiamat. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam membilang hari, menghitung hari. Beberapa hari sahaja lagi untuk kita sampai ke bulan Zulhijjah. Oleh kerana perkara ni sangat istimewa di sisi Allah, maka kita hari ini akan berbicara tentang topik kelebihan 10 awal Zulhijjah. Dan mungkin kita akan sebut juga beberapa hukum ringkas berkaitan dengan udhiyah, itulah sembelihan. Hari ini kita berapa belah dah hari ini? 14 Jun. 14 Jun bersamaan berapa Zulhijjah hari ini? Zulqa'dah hari ini. Saya pun lupa sebab kepala saya pacak 20 hari bulan Jun, insya-Allah kalau sama dengan takwim 20 hari bulan ni 1 Zulhijjah. 20 hari bulan ni. So hari ni 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Kita raya 29 insya-Allah. Raya 29, 10 hari sebelum raya ialah 10 awal Zulhijjah. So samaan dengan 20 lah, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 tu 10 Zulhijjah. Itulah hari raya. Jadi kenapa kita nak berbicara tentang hari-hari yang 10 ini? Kerana ia terlalu agung untuk dilepaskan begitu saja. Kerana dia terlalu besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat-sangat beruntung bagi orang yang menggunakan kesempatan tersebut untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah satu waktu yang istimewa dan sangat-sangat special. So tidak wajar kalau kita nak masuk hari-hari tersebut kita tidak berbicara tentangnya dan kita tidak mempersiapkan diri untuk menjalaninya dan melalui hari-hari itu dengan sebaiknya. Okey. Pertama, apa ada pada 10 awal Zulhijjah? Apa ada sebenarnya? Apa dia 10 awal Zulhijjah? Okey. Pertama, dalam apa ada ni, 10 awal Zulhijjah adalah hari-hari yang dipilih oleh Allah. Hari-hari yang Allah pilih
menjadi hari-hari yang istimewa di sisi dia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari itu. Pernah tak kita baca surah Al-Fajr? Bermula dari ayat yang pertama, Allah Taala berfirman, "Wal fajri wa layalin ashri." Demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Allah bersumpah ni, bila Allah bersumpah dalam Quran, dia tidak akan bersumpah dengan perkara yang remeh dan sia-sia. Bila Allah bersumpah dalam Quran, menunjukkan yang Allah bersumpah dengannya itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Bila Allah bersumpah dengan malam-malam yang 10, berarti malam-malam ini sangat besar di sisi Allah. Kita pun cari 10 malam tu yang mana? Bila kita buka tafsir, kita akan dapati Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata yang dimaksudkan dengan 10 malam yang Allah bersumpah dengannya ini ialah 10 awal Zulhijjah. Oh, besarnya sehingga Allah bersumpah dengannya. Mungkin ada orang tanya, Ustaz, mana lebih besar pahala dia dengan pahala 10 akhir Ramadan? Kalau kita perhati betul-betul, dua-dua 10 ni adalah 10 hari sebelum hari raya. 10 akhir Ramadan pun 10 hari sebelum raya Idul Fitri. 10 awal Zulhijjah 10 hari sebelum hari raya Idul Adha, ataupun hari raya orang Arab panggil Idul Kabir, dia panggil hari raya besar. Sebab hari raya tu 4 hari. Kita terbalik, kita hari raya raya puasa kita jadi besar. Kita lebih mengagungkan hari raya puasa, sebab kita raya sampai sebulan. Tu pun tak cukup hari sebulan, nak boleh tambah lagi nak raya. Nah, tapi kalau di sisi agama, banding hari raya puasa dengan hari raya haji, mana yang lebih besar? Hari raya haji. Kenapa? Kerana kita tengok, kalau takbir raya puasa 1 hari je. Tapi kalau raya haji 4 hari. Soal yang kita raya sampai sebulan, itu bahagian kita. Tapi bahagian Allah, raya puasa 1 hari, raya haji 4 hari. Di sisi Allah, mana lebih utama? Hari raya haji. Sebab tu orang kata seronok kalau raya haji di Kelantan, dia kata. Orang Kelantan ni kalau raya haji dia memang seronok. Saya pun tak tahulah, orang cakap. Tapi sini pun seronok juga. Bukan masalah kempen orang Kelantan. Dulu orang kata balik raya haji semua pakat nak balik raya. Orang Kelantan semua pakat nak balik. Raya haji pun balik, raya puasa lagi balik. Setengah-setengah orang dia kata raya haji dia tak nak balik kampung lah. Pasal dia kata cuti pun kerajaan bagi 1 hari atau 2 hari je. Raya puasa jadi cuti lama. Jadi seolah-olah kita pun anggap raya haji itu tak terlalu agung di sisi kita. Tapi sebenarnya raya haji itu agung. 10 terawal itu Allah malah bersumpah dengan dia. Bila Allah bersumpah, satu fadilat dia besar. Okey, itu yang pertama. Kenapa dia besar? Kerana Allah pilih dia menjadi hari-hari yang istimewa dan Allah bersumpah dengannya. Okey, yang kedua, kerana Allah sangat-sangat mencintai amalan salih padanya. Dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlu ayyamid dunya ayyamil ashar." Qila wala mithluhunna fi sabilillah, qala wala mithluhunna fi sabilillah illa rajulun afara wajhahu bit-turab. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam.
Allah sangat suka buat amalan pada hari-hari ini, sehingga nak banding seorang lelaki keluar berjihad di jalan Allah, pahala beramal 10 awal Zulhijjah ni lebih besar daripada pahala orang berjihad fi sabilillah. Kita semua tahu orang berjihad ni pahala dia besar. Tapi kalau sampai 10 awal Zulhijjah dia buat amal, pahala amalan dia akan jadi lebih besar daripada pahala jihad. Sehingga sahabat kata tak terbanding ke Rasulullah, tak terbanding. Jihad pun tak boleh lawan. Kecuali seorang lelaki keluar berjihad, dia bawa harta dia, dia bawa nyawa dia, lalu dia tak kembali dengan sesuatu pun, iaitu dia mati syahid. Barulah pahala dia besar. Dan Nabi SAW menyebut dia adalah hari-hari terbaik dalam setahun di dunia. Hari dunia yang paling baik 10 awal tu. The best ever days. Oh, bahasa putih kata. Sangat paling terbaik 10 hari tu. Cuma kalau dia datang kepada kita, tiba-tiba kita pun buat, alah macam hari-hari biasa je. Yes, kita yang rugi. Sedang Allah memberi tawaran, macam kita kata offer dekat supermarket, orang bagi 70% ke diskaun, 80% ke diskaun, 90% pun diskaun. Tapi kalau kita tak pergi beli, kita tak ada juga, tak dapat kan. So kalau datang hari-hari tersebut, kita kena bersungguh untuk mengambil faedah daripadanya. Baik, oleh kerana kita tahu hari-hari itu dipilih oleh Allah, pahala dia besar, dan pada hari-hari tersebut ada hari-hari yang istimewa. Kalau kita kata 10 akhir Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Kalau 10 awal Zulhijjah ada apa? Ada hari Arafah. Dan 10 awal Zulhijjah juga adanya hari apa? Tarwiyah. Hari Tarwiyah tu mendahului hari Arafah. Hari haji, hari-hari haji. Dan juga paling besar hari Haji Akbar. Haji Akbar ni ialah hari raya haji. Hari raya haji itu dinamakan Hari Haji Akbar. Tahun ni biasa orang tanya, kalau wukuf hari Jumaat dia kata Hari Haji Akbar. Tapi sebenarnya di sisi istilah yang benar, Haji Akbar ni ialah hari haji yang paling besar. Hari haji ni ada berapa? Nanti kita cerita nanti. Kita cerita nanti. So, kita kembali kepada poin yang pertama. Pertama, saya nak suruh faham bahawa hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Kita ada tinggal berapa hari lagi? 20 hari bulan Jun bersamaan dengan hari Rabu. Hari ni hari Rabu 14 kan? 15, 16, 17, 18, 19, 20. 6 hari. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Selasa tu masuklah hari. Tak lama dah, 6 hari je lagi. 6 hari lagi. Allahu Akbar. Kalau kita masih lagi, tak sedap. Ada ke? Ada setengah orang dia tak letak dalam minda dia pun. Hari-hari ni adalah hari istimewa. So pertama, saya nak suruh fahamilah bahawa depan kita ada satu musim ibadat yang sangat istimewa di sisi Allah. Siapa-siapa yang beramal di dalamnya, dia dapat pahala yang lebih baik daripada berjihad fi sabilillah. Pada hari tersebut ada hari Arafah, yang mana hari paling ramai Allah ampunkan hamba-hambanya daripada dosa-dosa, dan paling ramai Allah bebaskan hamba-hambanya daripada api neraka. Dan pada hari itulah berlakunya kesempurnaan rukun Islam. Kerana tidak akan berlaku musim haji melainkan pada 10 awal Zulhijjah. Kalau tiba-tiba orang kata, kenapalah Arab Saudi ni, dah tahu dah orang nak pergi tempat dia ni ramai, buatlah haji 2-3 kali setahun. Kan ada orang kata macam tu.
Daripada kejar bulan Zulhijjah je, buatlah bulan lain. Bulan Rejab satu kali, bulan Ramadan satu kali, bulan Zulhijjah satu kali. Jawapan dia tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Jadual tu bukan kerajaan Saudi yang tentukan. Jadual haji Allah yang tetapkan. Lalu Allah menetapkan haji ni setahun je sekali dan dia berlaku pada hari-hari yang terbaik dalam setahun. Hanya hari itu berkumpulnya kesempurnaan agama. Ada haji, ada korban, ada apa-apa semua tu. Okey. Jadi, kita dah faham kelebihan dia. So, apa yang kita nak buat? Kalau saya tanya apa yang kita planning? Apa planning kita nak buat? Pada masuk je 20 hari bulan ni, Ustaz, saya nak kena buat apa untuk dapat pahala yang besar? Sebab kita sedang berniaga dengan Allah pastinya. Dan kita nak pahala yang berganda. Dengan kita tahu Allah ni dia sayang kepada umat ni dengan cara Allah memberikan pahala yang banyak pada amalan yang sedikit. Yang ni kita kena tahu. Antara kasih sayang Allah kepada kita umat Nabi Muhammad ialah umur kita pendek, pahala kita banyak. Tahu tak tahu? Banding umur umat dahulu, umur Nabi Nuh saja, Nabi Nuh diutuskan selama berapa tahun? 950 tahun. Tu umur dia jadi rasul. Berapa umur sebenar dia? Lebih daripada tu lah. Umur dia jadi rasul saja, Nabi Nuh 950 tahun. Banding Nabi Muhammad umur dia 63, dia jadi rasul 23 tahun. 40 tahun belum dilantik jadi rasul. Betul? Umur 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul dan dia menyampaikan risalah Islam sampai umur 63. Jadi Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam dia menjadi rasul selama 23 tahun. Adapun Nabi Nuh umur rasul dia saja 950 tahun. Dahsyat. Tapi Allah bagi kepada umat ni umur pendek, pahala banyak. Alhamdulillah. Allah bagi kepada kita Ramadan. Dalam Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Yang tu yang kita buat juga ibadat nak kejar dan nak cari malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita dapat kelebihan lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian kita ada gandaan pula. Ni 10 awal Zulhijjah. Ada juga gandaan. Kalau contohnya puasa di hari Arafah, dapat keampunan setahun sebelum dan setahun selepas. Maknanya ini adalah musim gandaan pahala dan tanda kasih sayang Allah kepada kita. Siapa yang mensia-siakannya sangat-sangat rugi. Kerana dengan waktu-waktu sebeginilah Allah Azza wa Jalla memberikan peluang kepada kita umat akhir zaman untuk jadi lebih baik daripada umat sebelumnya. Okey. Nak buat apa? Sekali lagi saya tanya, nak buat apa? Apa yang kita nak buat pada 10 awal Zulhijjah? Nombor 1. Siapa buat ni senarai. Checklist kita nak buat apa? Nombor 1. Agak-agak apa nombor 1? Belum. Puasa kan. Nombor 1. Ranking nombor 1. Hari ni bawa pasport pergi kedutaan Arab Saudi. Minta visa haji kalau dapat lah. Tapi payah nak dapat lah. Atau pergi tabung haji, buat rayuan. Saya nak pergi haji. Beli tiket kapal terbang, pergi. Duduk di Mekah 10 awal Zulhijjah. Siapa yang duduk di Mekah 10 awal Zulhijjah buat haji, dia dapat kelebihan 10 awal Zulhijjah. Dia dapat kelebihan gandaan pahala di Mekah. Dan dia dapat gandaan pahala ibadat-ibadat haji.
Yang ni orang panggil combination antara 3 keutamaan. Siapa yang boleh duduk 10 awal Zulhijjah ni, dia duduk di Mekah, itu adalah keberuntungan yang sangat-sangat besar. Tapi Allah wajibkan kita setahun sekali lah. Seumur hidup sekali. Kalau setahun sekali nanya kita tak pergi. Seumur hidup sekali, alhamdulillah. Semua dah pergi haji dah sini? Dah pergi dah? Alhamdulillah. Dah pergi haji. Nak pergi lagi? Minta dengan Allah, ya Allah, nak pergi lagi ya Allah. Pasal ni istimewa. Tak ada orang pada saya lah, setelah kita baca ayat-ayat dan hadis, kelebihan yang paling utama duduk di Mekah 10 awal Zulhijjah. Kelebihan 10 Zulhijjah pun dia dapat. Kelebihan Mekah dah lah hak tu lebih baik. Ganda pula 100,000 kali ganda sebab duduk di Mekah. Dapat pula gandaan pahala tu. Dapat pula buat ibadat yang orang lain tak boleh buat. Wukuf hanya berlaku di Arafah. Tawaf hanya berlaku di Mekah. Sa'i hanya berlaku di Mekah. Orang nak puasa, nak salat, nak sedekah, nak apa, boleh di mana saja dalam dunia. Tapi wukuf hanya di Arafah. Tawaf hanya di Mekah Kaabah. Sa'i hanya di Safa dan Marwah. Jadi siapa lagi yang lebih baik daripada mereka yang ada di Mekah pada masa itu? Itulah nikmatnya. Siapa yang dah pergi, alhamdulillah. Yang belum pergi, minta doa daripada Allah, ya Allah, aku nak pergi. Yang dah pergi pun minta, ya Allah, kalau ada rezeki aku nak pergi lagi, kalau mampulah. Kalau tak mampu, mudah-mudahan Allah bagi pahala dengan sebab niat kita nak pergi. Mudah-mudahan. Ini yang paling baik. Nombor 1, buat haji dan umrah dalam awal Zulhijjah. Tapi kita ni dengar je lah, orang lain dah pergi dah. Flight haji dah berlepas dah ni. Sekarang duduk berkumpul dekat sana dah ni. Dekat Mekah ni tengah orang panggil, orang tengah masuk menerima kedatangan jemaah haji berbondong-bondong. Kita tak tahu tahun ni berapa juta. Estimated mungkin 4-5 juta jugalah. Ramadan hari tu pun ramai kan datang kan. Orang kata Ramadan baru ni pun dah macam haji dah. Ramadan baru ni dah macam haji. Haji tahun ni tak tahulah. Kalau Ramadan tu dah macam haji yang dulu-dulu, haji tahun ni tak tahulah macam mana. Saya pun rindu kalau boleh, Allah lama dah tak pergi haji. Kalau dulu tugas juga sebelum Covid, biasalah tugas. Lepas Covid belum pergi lagi haji. Mudah-mudahan Allah rezekilah boleh pergi haji. Sebab kita rasa Allahu Akbar, nikmat. Sebab tu kalau saya buat kursus haji, saya akan bagi tahu jemaah haji, sebenarnya kita pergi haji ni bukan sekadar nak kejar kelebihan haji tu, nak dapat title je. Kelebihan duduk dalam ibadat haji, duduk dalam ihram 10 awal Zulhijjah, duduk dalam ihram, boleh tawaf, boleh sa'i, boleh wukuf. Ni kemuliaan yang tak ada. Dia berada pada hari yang terbaik, pada tempat yang terbaik, dalam ibadat yang terbaik. So ini nak apa? Rugi. Tapi bukan semua orang yang faham. Ada setengah pergi tu duduk, kan saya pernah cerita orang pergi duduk Arafah dalam ihram, isap rokok dia padang Arafah. Betul. Sedih kita, tapi nak tegur lebih-lebih pun. Masa tu orang tengok kita ni macam budak muda lah. Lah ni pun nampak muda lagi. Betul tak? Dia panggil, kalau kita tegur, dia boleh kata, adik, selipar tu tak betul tu, dia kata. Muka kita mana pakai name tag, pakai kopiah, pakai jubah, semua pakai ihram sama je. Jadi kalau kita nak tegur pun orang pun tak tahu kita ustaz ke tidak. Jadi tak payah bergaduh. Cuma kita tengok tu, ya Allah, isap rokok di padang Arafah dalam ihram. 10 awal Zulhijjah di padang Arafah dalam ihram sedang wukuf, isap rokok. Ayah kata, cannot brain kata. Tak terfikir macam mana dia sanggup buat macam tu. Ini semua natijah kesan daripada tidak fahamnya seseorang akan kepentingan sesuatu dan keagungan sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sebab tu kita kena belajar dan bagi kefahaman. Baik, itu satu. Siapa yang dapat pergi masih ada peluang nak pergi. Hari-hari belum sampai lagi. Sekarang ni pun ada kawan-kawan masih lagi minta tolong kalau boleh dapat visa daripada kedutaan. Masih lagi ada yang sedang menunggu visa. Yuk kita doakanlah sahabat-sahabat yang memang berazam dan belum lagi pergi tu, nak pergi sangat-sangat haji. Kita doakan Allah bagi keizinan kepada mereka dan Allah permudahkan urusan mereka. Tapi itulah yang terbaik, yang tak ada tandingan dia. So kita pergi yang kedua, yang kita mampu buat. So apa yang kita mampu buat? Okey. Pertama yang kita mampu buat ialah, walaupun kita tak mampu wukuf di padang Arafah, kita mampu untuk berpuasa pada hari Arafah. Kita mampu untuk berpuasa pada hari Arafah. Hari Arafah bersamaan 9 Zulhijjah. Manakala 29 tu hari raya, hari Arafah adalah 28. 28 hari bulan, hari raya bersamaan hari Khamis, kan? Maka hari Arafah jatuh hari Rabu. Hari Rabu bersamaan dengan 28 Jun. Mudah-mudahan dia adalah 9 Zulhijjah. Maka disunatkan bagi orang yang tak buat haji berpuasa. Fadilat dia apa? Fadilat dia dapat keampunan dosa selama 2 tahun. Dengan puasa 1 hari, Allah ampunkan dosa 2 tahun. Setahun sebelum dan setahun selepas. Okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang berpuasa, bab puasa ni, dan puasa sunat ini hanya disunatkan bagi orang yang tidak melakukan haji. Siapa yang buat haji tak sunat. Jangan pula dia pergi wukuf di Arafah, dia puasa. Pasal dia kata aku nak fadilat wukuf, aku nak fadilat puasa. Jawapannya tidak. Fadilat berpuasa hanya bagi orang yang tidak berwukuf. Adapun orang yang berwukuf, dia kena utamakan wukuf dia. Sebab tu Nabi SAW, Nabi tak puasa pada saat baginda wukuf. Baik. Yang ketiga yang kita mampu kalau boleh buat. Okey. Yang ketiga apa dia? Memperbanyakkan solat. Okey, memperbanyakkan solat. Solat ni kalau bolehlah, sebab dia adalah amalan utama. Bukan hanya sekadar pada bulan-bulan biasa. Bulan-bulan biasa pun dia adalah hari-hari istimewa. Jadi kita jaga salat kerana dia adalah amalan utama. Bertambah-tambah lagi keutamaan dia apabila kita duduk pada 10 awal Zulhijjah. So kalau boleh, bagi yang lelaki masuk 10 awal Zulhijjah, total 5 waktu berjamaah di masjid. Kalau tak mampu berjamaah di masjid, jagalah berjamaah di rumah. Kemudian jagalah salat di awal waktu. Kalau di masjid okeylah. Kalau di rumah mungkin kita fleksibel lah, ikut timing kita. Tapi berjamaah di rumah biar di awal waktu. Okey? Itu keutamaan. Jaga salat. Bagi wanita boleh berjamaah bersama keluarga. Kalau sama-sama tu ada anak lelaki ke, ada suami yang uzur salat di rumah, berjamaah bersama. Sama-sama perempuan pun boleh salat berjamaah dalam rumah. Jangan tinggalkan fadilat itu. 27 kali ganda. Melainkan ada keuzuran yang kita tak mampu nak elak, tak ada orang nak berjamaah dengan kita di rumah, ataupun ada halangan tak boleh pergi ke masjid, yang tu lain cerita. Mudah-mudahan Allah bagi fadilat pahala kepada kita. Tapi kena ingat, salat ni dia adalah amalan istimewa. Bertambah lagi keistimewaan dia pada 10 awal Zulhijjah. Kerana tu dia termasuk senarai amalan utama yang kita kena jaga.
Yang keempat, okay, yang keempat. Jadi solat, puasa, haji. Hari-hari itu istimewa belaka. Yang keempat, memperbanyakkan takbir. Takbir macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Memperbanyakkan juga zikir, tasbih boleh, tahlil boleh, dan semua bentuk zikir. Tapi yang paling utama adalah takbir. Takbir ni, saya nak sebut bab takbir. Takbir ni sebenarnya tanda kemenangan. Bila kita menang, kita takbir. Okay? Bukan sekadar bab politik saja. Saya tak nak masuk bab tu. Biasa memang ada orang jadikan takbir sebagai dia punya simbol politik dia. Tapi sebenarnya takbir ni adalah takbir mengagungkan Allah bila kita mendapat sesuatu nikmat yang besar. Dia berlaku dalam salat, dia berlaku dalam ibadat-ibadat, dalam haji sebagai contoh. Kita pergi haji kan, waktu kita tawaf kita baca apa? Kita istilam Hajar Aswad kita baca apa? Allahu Akbar. Setiap kali sampai Allahu Akbar. Bila kita sampai di Bukit Safa, kita kata lagi Allahu Akbar. Bila kita melontar Jumrah Aqabah, Jumrah Wusta dan Jumrah Sughra, kita baca apa lagi? Allahu Akbar. Kalau kita perhatikan dalam ibadat haji itu sendiri, lafaz-lafaz yang ada menunjukkan bahawa takbir ni agung di sisi Allah. Sebab itulah lafaz ni yang kita balik di rumah 5 kali sehari kita pun angkat takbir Allahu Akbar. Sebab tu lafaz Allahu Akbar adalah lafaz keagungan yang kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari-hari yang agung seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita memperbanyakkan takbir. Sampai-sampai takbir ni dia bagi macam ni. Takbir mutlak, takbir muqayyad. Takbir umum dan takbir khusus. Bahasa mungkin kita guna bahasa terma, khusus tu nak suruh mudah faham. Sebab muqayyad ni yang diikat. Takbir umum maknanya bila-bila masa, di mana saja, dalam apa jua keadaan dibolehkan kita bertakbir. Umum. Takbir khusus ialah takbir yang kita ucap setiap selepas solat. So dalam 10 awal Zulhijjah kita bagi 2. Pertama, takbir umum. Bila bermula takbir umum? Daripada 1 Zulhijjah lagi kita dah boleh takbir. Duduk kat rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sama seperti takbir raya kita, cuma tak perlu syahdu lah. Orang kita ni kalau nak takbir dia syahdu. Nah, tambah-tambah yang tak boleh balik raya. Allahu Akbar, Allah. 3 kali takbir, air mata pun mengalir. Betul tak? Sampai air mata mengalir, time keempat tu tak boleh menangis, berhenti takbir. Pasal apa? Sedih sangat. Sebab dia biasa takbir dia sedih. Padahal takbir ni tanda kemenangan. Kalau dengar takbir orang Arab, tak sama dengan takbir orang kita. Orang kita takbir sedih, syahdu. Betul tak? Hati raya dekat Mekah takbir dia macam mana? Semangat kau tak semangat? Semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dia takbir macam tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Semangat dia. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Orang pun dengar. Masuk jalan kan. Saya dulu kalau suka, kalau waktu kita talbiyah kan. Talbiyah ni kalau orang pergi haji, dia disunatkan waktu dalam ihram talbiyah. Sampailah hari raya, dia tukar talbiyah dia bila dah melontar jamrah Aqabah tu, dia dah tahallul awal, dia dah mula takbir. Dia tukar daripada talbiyah jadi takbir. Jadi waktu kita berjalan daripada kemah kita di Mina nak pergi melontar untuk hari ke-11 12 tu, kita takbirlah, tak ada dah talbiyah. Masa tu semangat. Sambil-sambil jalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semua pakat semangat. Jalan 3 kilo pun tak berasa. Tapi mari pak kita, Allahu Akbar, Allah. Semangat dia. Syahadu pak kita ni takbir. Ada orang tak semangat. Jadi saya katakan, dalam bab ni tak perlu lagu pun tak apa. Kita duduk kat rumah kita, kita ingat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sambil duduk dapur kita baca takbir, sambil duduk di ruang tamu kita baca takbir, sambil duduk potong pokok pun kita baca takbir, sambil duduk jahit pun kita takbir, sambil duduk rehat tengok WhatsApp pun kita takbir. Baca WhatsApp pun takbir. Pasal apa? Hari itu takbir umum. Berapa banyak nak baca, pulang. Takbir khusus, takbir yang kita ikat selepas waktu solat. Lepas solat, takbir. Zikir kita selepas solat pada masa itu adalah takbir. Ini dipanggil takbir muqayyad, takbir yang diikat dengan waktu solat. Bila bermula? Mula pada 9 Zulhijjah. Hari kata hari wukuf tu dah boleh mula dah. Takbir muqayyad. Tapi kita biasa pak kita hari raya tu baru start atau malam raya. Tak, sebenarnya bukan malam raya. Subuh sehari sebelum raya tu dah boleh mula dah. 9 tu dah lepas solat takbir. Lepas solat subuh, lepas solat zuhur takbir, lepas solat asar takbir, solat maghrib takbir, solat isyak takbir, esok pula subuh takbir, sampai bila? Berakhir pada hari tasyrik, iaitulah 14 Zulhijjah. Masa tu baru berakhir. Besarnya lafaz takbir di sisi Allah. Kalau kita tahu, kita tidak akan mensia-siakan dia. Yang keempat saya kata apa? Memperbanyakkan takbir. Okey, selain daripada takbir, boleh juga baca tahlil, tahmid, iaitulah La ilaha illallah dan juga Allahu Akbar. So kalau kita kata boleh baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar, juga boleh dibaca. So yang tinggal dua tu. Pertama takbir dengan lafaz yang panjang tu, ataupun kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Okey, itu yang keempat. Yang keempat. Berakhir bila? Berakhir pada hari yang keempat, raya keempat lah. Baik, yang kelima. Yang kelima ni apa? Agak-agak apa lagi yang ada pada minda kita? Sedekah. Tapi sedekah umum, betul kita akan sebut nombor 6. Yang ni sedekah tapi lebih spesifik, hanya berlaku pada hari ini. Korban. Mempersembahkan korban. Apa signifikan korban ni? Korban ni adalah persembahan. Korban ni
satu benda yang kita jadikan dia sebagai apa tu? Hadiah. Kalau tu sacrifice ke apa ni? Binatang yang kita sembelihkan sebagai satu bentuk penyembahan. Macam kalau orang kafir dia pergi kat Tuhan dia, contoh bukan kita nak kata korban kita sama dengan dia, tapi menyembelih kepada sesuatu sebagai penyembahan. Nak faham konsep tu. Contoh, ada orang dia takut kepada letusan gunung berapi. So dia kata kita nak selamat daripada letusan ni kena persembahkan sesuatu kepada penjaga gunung. Dia pun tarik lembu dia tu sampai dekat puncak gunung, dia sembelih, kemudian dia tolak masuk dalam gunung berapi. Sebagai apa? Persembahan kepada penjaga gunung. Betul? Yang dahsyat lagi ada orang persembahkan manusia. Human sacrifice. Yang ni dalam Islam tak bagi. Tapi dia faham bila dia nak sacrifice, dulu orang kalau cantik sangat dia takut tau. Betul. Kalau cantik sangat, sudah dia kata. Orang akan cari wanita paling cantik untuk dijadikan korban sembahan. Zaman dulu. Alhamdulillah Islam tak terima sepersembahan manusia. Islam hanya terima persembahan binatang di sisi Allah. Maka kalau orang dulu, tapi orang sekarang ni dia cerdik sikit korban gunung tu. Kalau gunung Merapi ke Indonesia ke mana kan, kalau kita tengok dia memang hantar binatang. Tapi sekarang ni dia dah cerdik sikit lah. Dia sembelih lembu tu dekat bawah, daging tu dia ambil, kepala je dia bawa atas. Dia campur kepala je, bawah tu dia makan lah. Nah, tu cerdik sikit lah, level cerdik sikit lah. Tapi Islam, Allah telah memberikan hak makan itu kepada kita. Korban tu hak Allah, tapi Allah benarkan kepada kita untuk kita makan. So jangan fikir bila kita korban sebab kita nak daging, tak. Kita korban tu sebagai persembahan kepada Allah. Sebab tu kalaulah orang korban manusia nak cari wanita yang paling cantik sebagai persembahan, sebab tu kita sebagai orang Islam waktu nak korban cari binatang yang paling elok, paling cantik, paling baik. Cari binatang yang paling baik sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari yang paling baik. Jangan cari yang paling jimat. Orang kita dekat cari yang paling jimat. Dia tanya, korban tahun ni ada berapa? Dia kata lembu pak kita ni ada berapa? Ni lembu ni 950 satu bahagian. Yang ni 750 satu bahagian. Yang ni 550 satu bahagian. Tapi yang 550 ni dia kurus sikit lah sebab dia tak cukup makan. Yang 950 tu dia gemuk, isi dia banyak. Dia berfikir, macam ni lah, kita ambil hak murah sekali lah. Dia berkira-kira dengan Allah, cari yang paling package yang paling jimat. Ni kalau dia pergi dekat hotel Tiun tu, dia dapat package yang basic sekali. Betul tak? Dapat tidur je, towel pun tak ada, sabun pun tak ada, masuk bilik boleh masuk tidur je. Betul tak? Dia ambil package paling basic, asal lepas je. Buat korban, buat, tapi yang paling basic dia ambil. Kita nak yang sempurna, cari yang elok. Tapi kalau yang elok tu harga murah, tak apa. Betul tak? Ni elok ni, harga ni 500, tapi lembu dia cantik, tak ada cacat, isi dia banyak. Kita tengok pun, lalu kita korbankan sebagai persembahan kepada Allah. Itu konsep dia. Walaupun kita makan daging, tapi jangan sampai kita lupa asalnya ia adalah milik Allah. Cuma Allah yang bagi kita makan. Macam orang nak pergi persembahkan sesuatu. So kalau buat sembelihan tu kepada selain Allah, haram hukum dia. Bila kita buat kepada Allah, maka kita dapat pahala. Dan Allah Azza wa Jalla kata, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Daging, darah itu tak sampai kepada Allah. Kamu makanlah. Boleh makan, disunatkan untuk bagi 3. Mustahab
Sama ada 1/3 kita makan untuk kita, 1/3 kita sedekahkan kepada fakir miskin, dan 1/3 lagi kita hadiahkan kepada kenalan-kenalan kita yang kita boleh nak bagi. Itu mustahab saja. Kalau nak makan belakang, kita nak buat jamuan ke apa semua, dibenarkan, tak ada masalah. Tapi siapa yang bagi? Allah. Maknanya benda tu kita beli, kita dah korbankan sebagai persembahan kepada Allah. Sepatutnya kita tak boleh makan dah, tapi Allah Azza wa Jalla dia bagi keizinan, kamu makanlah balik. Sebab Allah tidak suka kepada pembaziran, dan Allah tidak membiarkan benda tu berlaku sia-sia. Kalau sebahagian daripada orang kafir, dia tinggal situ, daging dia hampir buruk macam tu dah, tak ada orang boleh sentuh. Sebab dia dah kira satu bentuk sacrifice. Tak tahulah zaman lah ni semua jenis sacrifice zaman-zaman moden ni semua dah jadi bukan the real lah. Kalau orang kepada roh-roh nenek moyang, dia letak buah pun dah belah plastik dah buat dia ni. Dah tak? Setengah tu dia dah tipu dah. Hak bagi buah dulu, buah betul, dah jadi buah plastik. Hak bagi kereta pun dah bagi kereta kertas, dia bakar kereta. Dia tak bakar kereta dia betul ni. Dia bagi kereta kertas ni. Dia pun dah pandai, dah jimat jugalah. Tapi kita dalam agama kita masih lagi kita kekal dengan syariat, iaitu kita sacrifice binatang korban yang cukup sifat, cukup umur, tidak cacat, sebagai bentuk persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu yang paling baik ialah kita kalau mampu, orang lelaki sembelihlah sendiri. Kalau mampulah. Kalau tak mampu sembelih, wakilkan kepada orang sembelih dan hadir majlis korban tersebut. Kerana waktu itu kita menghantarkan korban tu kepada Allah. Zaman sekarang ni semua dah easy dah. Easy korban, easy to easy ni. Just kita transfer account, dia hantar CJ ke dekat kita. Mana daging, aku tak berhajat kepada daging. Mana korban, aku pun tak perlu tengok dia korban. Apa takbir, tak apa. Takbir tak apa. Yang penting dah bayar, settle. Sebenarnya kita bukan dalam urusan nak bayar duit. Duit nak beli lembu lain tak apa. Nak sedekah nak 1,000 sejuta pun tak apa sedekah. Tapi korban ni dia adalah persembahan kita kepada Allah. Biar kita ada waktu dia dikorbankan. Sehingga Nabi SAW, Nabi sembelih 63 ekor waktu akhir hayat Nabi tu. Waktu dalam musim haji tu Nabi sembelih 63 ekor. Dan Nabi kata, ini untukku dan umatku. Dan Nabi kata, ya Allah terimalah daripadaku. Nabi sembelih. Saya dulu penakut juga mula-mula. Nak sembelih tertakut. Lama duk belajar dulu, belajar teori jam panjang, tak sembelih. Takut tu tengok, Tolak lembu tu besarnya, bangkit kat kita ni, langgar tahan duk habis, lari habis. Tengok orang pula dalam YouTube macam-macam kena tendang. Takut juga mula-mula. Sampailah satu kejadian, saya ni teori ni pandai, muka kita mengajar, ustaz kan, mesti lah. Tapi buat praktikal tu, sebab zaman-zaman dulu pun mudah kita bagi ke orang sembelih kat Madinah ke kat Mekah ke, kalau pergi kambing tu kita bayar, orang sembelih belakang. Saya duduk dekat jinjang utara gitu. Saya pernah duduk dekat dalam jinjang utara. Kemudian pagi tu, dia lembu situ mana ada lembu yang boleh bela dalam tu? Tak ada. Lembu datang daripada luar lah. Majlis korban tu. Orang tukang sembelih tu dia tunggu. Lori kena nak sampai, nak hantar banyak tempat. Hantar. Dia sampai dekat flat kami tu pukul 3 pagi lembu tu. Yang tukang sembelih ni pun ambil ikat lah, dia pun naik atas rumah. Lepas subuh dia tertidur. Jadi pukul 8 lepas kita solat raya tu, kita duk tunggu, dia solat raya pun dia tak turun. Mana tukang sembelih ni? Mana sudah tukang sembelih? Saya kebetulan masa tu baru beli pisau baru. Duk tunjuk kawan-kawan, aku ada pisau baru ni. Tiba-tiba tengok kiri kanan tukang sembelih tak ada. Sudah. Orang bila tak jumpa orang lain, pakat tengok ustaz belakang. Ustaz, tak ada dah orang lain. Kita pukul 9, tak sembelih lagi lembu kita ni. Masa tu kita memberanikan diri. Tak apalah, dah selama ni kita belajar. Masa ni dah kita nak praktiknya. Akhir sekali kita pun sembelih. Bismillah, Allahu Akbar, sembelih. Alhamdulillah. Bila dah selesai sembelih pertama, kita rasa, ya Allah, kita boleh rasa nilai korban tu lebih. Sebab kita sembelih, ya Allah, terimalah ibadatku ni.
terimalah korbanku. Seolah-olah kita ni kata lepas daripada binatang tu kita sembelih, kita nak angkat tadah dengan tangan kita, ya Allah, terimalah korbanku ni. Seolah-olah begitu kita rasa. Sebab selama ni kita rasa kita bayar, kita okey gitu. Tapi bila kita rasa penyembelihan tu, dia feel dia kita korbankan kepada Allah tu, kita lagi rasa. Sebab tu saya lepas daripada tu balik kampung, saya pun kata kat ayah, ayah, alhamdulillah dah boleh sembelih lembu dah kata. Kita pun kata, esok tu kaya ketiga tak silap kat kampung ada pula sembelih. Saya kata sembelih, aku nak sembelih sekali lagi. Dia pun kata boleh. Alhamdulillah kita pun sembelih. Lepas pada tu kita rasa penyembelihan itu bukan seronok kerana kita boleh sembelih, tidak. Kemanisan ibadah sebagai kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situlah kemanisan dia. Sebab tu saya katakan bagi yang tak boleh sembelih sendiri, nombor satu dia sembelih sendiri. Kalau tak boleh sembelih sendiri, dia hadirlah waktu nak sembelih tu, dia niatkan, ya Allah, inilah korbanku kepada Allah. Sambil-sambil nak tu kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun kita begitu, kita tengok je, tapi nilai dia tu, ibadat tu di situ. Nah, kita sini kalau korban kat mana? Kat surau. Apakah pergi ramai-ramai? Kalau pun kata kita tak ada bahagian, contohnya bahagiannya seorang je, suami dia ambil, isteri dia tak ambil, tak apa pergi. Untuk orang panggil sama-sama mengagungkan binatang-binatang yang nak dikorbankan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian bersangkut dengan ibadat korban ni, ada satu perkara sunat selain daripada kita sembelih tu dan cukup umur dan sebagainya, iaitulah kita bagi orang yang berniat korban disunatkan untuk tidak potong kuku dan tidak potong rambut selama atau bermula 1 Zulhijjah sampailah binatang kita dikorbankan. Boleh faham? Sunat. Ini antara perkara sunat yang tak ramai orang buat. Dulu-dulu lagi lah orang tak tahu pun sunat ni ada. Tapi alhamdulillah setelah daripada ramai orang-orang bila baca hadis, ajak pada masyarakat beramal dengan sunnah, akhirnya dikempen siapa-siapa yang ada niat nak buat korban, maka jangan dia potong kuku dia, jangan dia potong rambut dia, masuk saja 1 Zulhijjah jangan potong. Sunat. Sebahagian mazhab Imam Hambali, mazhab Hambali kata wajib. Mazhab Syafi'i kata sunat. Pasal apa Nabi SAW tak bagi? Sebagai tanda kita nak berkorban kepada Allah. Berapa ramai orang yang niat dah korban kat sini? Dah letak ada nama dah. Semua ada. Ada kan? Maknanya sebelum 20 hari bulan, 19 hari bulan tu standby, potong kuku siap-siap. Potong kuku pendek-pendek, hak mana nak potong misai bagi lelaki, potong misai siap-siap. Nak cukur bulu-bulu mana yang perlu, cukur siap-siap. Masuk 1 Zulhijjah, tahan. Jangan potong, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Insya-Allah selama dia tak potong kuku, tak potong rambut tu, dia dapat pahala. Dia dapat pahala kerana dia menahan diri mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam orang ihram, tapi kita tak panggil lah ihram. Dia pakai minyak wangi boleh? Boleh pakai minyak wangi, tak ada masalah. Nak menikah kahwin boleh? Boleh, tak ada masalah. Nak memburu boleh? Boleh nak memburu. Sebab dia bukan ihram. Dia hanya disunatkan tak potong kuku, tak potong rambut. Adapun orang ihram itu ibadat lain, hanya untuk orang di Mekah je. Cuma konsep dia, selama kita menahan diri tu, insya-Allah kita dapat pahala. Kerana kita menahan potong kuku dan potong rambut kerana arahan dan perintah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So 19 hari bulan nanti
tolong clear semua. Supaya 20 hari bulan, stop. Jangan potong lagi. Jangan potong rambut, jangan potong kuku. Jangan cukur bulu. Biarkan dia. Sampai binatang kita sembelih, barulah okey. Boleh faham? Kemudian, itu bab korban bab korban. Ada sikit lagi dalam bab korban ni tentang hukum-hukum bab korban. Hukum korban kalau bagi yang mampu, pandangan yang jumhur ulama sunat muakkad. Ini siapa yang ada kemampuan untuk berkorban, maka hendaklah dia menyembelih korban. Kerana ada larangan atau ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, man wajada si'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang ada kemampuan tapi dia tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat solat kami. Jangan datang masjid. Nabi tak bagi. Seolah-olah Nabi tak nak dia mendapatkan kemuliaan sebagai orang Islam, atau Nabi nak bagi penegasan, jangan datang masjid kalau kamu tak korban bila kamu ada kemampuan. So, ulama menyebut ada yang kata wajib, tapi jumhur ulama kata hukum berkorban adalah sunat muakkad. Dan dia cukup untuk satu isi keluarga, satu bahagian. Satu bahagian. Maknanya kalau suami itu dia ada kemampuan, kalau melainkan dia tak ada kemampuan itu tak apa. Dia ada kemampuan, maka dia korban untuk dirinya dan seluruh ahli keluarga dia. Dia boleh niat macam tu. Kalau isteri dia nak korban juga, dua, suami nak korban, isteri pun nak korban, boleh, tak ada masalah. Suami nak korban, isteri nak korban, anak-anak nak korban, boleh, tak ada masalah. Tapi dalam kes tahan kuku daripada potong tu, siapa yang tak potong? Okey. Siapa yang nama dia niat untuk dirinya, dia sahaja yang tak potong. Contoh dalam kes pertama, seorang suami atau ayah dia niat, aku korban ni untuk diriku dan semua ahli keluargaku. Pahala tu insya-Allah sampai kepada semua ahli keluarga. Akan tetapi yang tak potong kuku dan tak potong rambut, hanya suami itu saja yang dia niat. Kalau isteri dia ada dua bahagian, maknanya dua orang lah. Suami dan isteri yang tak potong. Anak-anak boleh potong, tak ada masalah. Kalau anak-anak yang dia nak korban juga, ada nama juga, ada bahagian juga, dia pun tak potong. Boleh faham? Dari sudut afdal pula. Bab korban ni, korban yang paling afdal, paling afdal, siapa yang mampu, silalah berkorban seekor unta untuk dia seorang. Berapa unta sekarang ni? Tak ada pak kita. Kalau dekat Mekah sekitar 10,000 seekor. Ranking nombor 2, korbanlah seekor lembu untuk dia seorang. Nombor 2 ranking dia. Nombor 3, korbanlah seekor kambing untuk dia seorang. Sebab semua ni satu nyawa satu orang. Satu nyawa satu orang. Satu nyawa satu orang. Selepas seekor kambing, ranking yang keempat, 1 bahagian dari 7 bahagian unta. Satu nyawa kongsi 7 orang. Unta. Ranking yang ke-5, 1 bahagian dari 7 bahagian lembu. 1 nyawa kongsi 7. Boleh, tak ada masalah. Dan alhamdulillah itu yang pak kita buat. Biasanya 1, 7. 1 daripada 7. Tapi kalau dia mampu, dia kata saya nak ambil seekor Ustaz, boleh ke tak? Jawapan dia, boleh. Ada kawan saya, alhamdulillah, ni pun
Dia telefon minggu lepas, dia kata, Ustaz korban tahu mana tahun ni? Dia kata mungkin ada di KL, ada di Kelantan. Kita buat macam dulu lah. Macam mana? Macam dulu, dia pernah suruh saya pergi tengok lembu dekat langat. Ambil video ke dia kata Ustaz ambil besar sekali ada situ. Kebetulan masa tu yang ada 9,000 seekor. Dia kata saya nak yang tu. 1 ekor untuk dia seorang. Dia sembelih, kemudian daging, Ustaz bagilah. Dia kata, saya pun okeylah, alhamdulillah, kita bagi yang ada. Tapi maknanya orang ni dia faham keutamaan dia, nak cari lembu yang paling baik, dan dia nak 1 ekor tu untuk seorang dia. Pasal kemampuan dia dalam tu. Okay? Kerana dinilai, pertama, nilai nyawa. 1 nyawa untuk 1 orang. Unta, lembu, kambing. Kemudian 1 bahagian daripada 7 bahagian unta dan 1 bahagian daripada 7 bahagian lembu. Sebab tu dalam ni saya katakan sekali lagi, nilai dia bukan daging. Yang utama ialah nyawa yang kita persembahkan kepada Allah. Boleh faham? Kalau orang kata, kenapalah Allah Ta'ala suruh kita sembelih, tak boleh kau benda lain? Kena kat vegetarian lagi lah dia pula tak nak bagi pula. Dia kata ni menzalimi binatang lah semua sekali. Macam-macam. Itu semua suara-suara yang mana hari ni baru dia muncul. Padahal sebelum ni boleh katakan semua agama mengiktiraf sacrifice, dan lagi dahsyat sebahagiannya macam saya kata tadi, mereka pergi kepada human sacrifice. Tapi Islam tidak menerima manusia sebagai persembahan, tapi Islam menerima binatang ternak sebagai korban. Okey? Dan kita pun mengorbankan dia bukan sebab saja-saja nak korban. Islam ni kalau saja-saja nak jadikan binatang sebagai target buruan. Sebagai contohnya dia ada pistol, dia bukan nak makan pun. Dia bukan nak apa. Dia tengok binatang, pum dia tembak. Saja. Dia jadikan binatang tu sebagai target sasaran tembak dia. Lepas tu mati dia tinggal. Perkara tersebut diharamkan dalam agama. Sebab tujuan agama bukan nak suruh bunuh. Tapi bila datang musim korban, kita sembelih sebagai persembahan kepada Allah. Dan lagi dahsyat lagi, Allah suruh kita bagi kepada fakir miskin. Tahu tak berapa ramai orang yang tak pernah makan daging dalam hidup dia? Kat Kemboja bila orang pergi hantar kepada, sungguh sangat hantar ke Kemboja. Pasal dulu kada jumpa orang Kemboja, dia ambil daging tu dia jemur biar jadi kering. Lepas tu nak makan dia potong sikit-sikit. Boleh jadi seminggu sekali dia makan daging. Tapi daging tu boleh simpan 2-3 bulan sebab dia dah keringkan daging tu. Awak daging salai dan sebagainya zaman-zaman dulu, zaman tak ada peti sejuk. Pasal apa? Sebab ada manusia yang tak boleh makan daging. So kita bagi, kita ni jangan kira lah muka kita ni boleh jadi tiap-tiap hari makan daging. Dah, hot McDonald's-nya lagi, hot KFC-nya lagi, hot macam-macam jenis lagi. Nah, hot beef lah, hot lamb lagi, macam-macam kita. Hak ni ada Allah Ta'ala bagi kesempatan untuk kita berinfak. Jadi keutamaannya padanya nyawa. Kena ingat tu. Nombor 1, unta. Seekor untuk dia seorang. Nombor 2, lembu. Seekor untuk dia seorang. Nombor 3, kambing. Seekor untuk dia seorang. Nombor 4, 1 bahagian daripada 7 bahagian unta. Nombor 5, 1 bahagian daripada 7 bahagian lembu. Which is, kalau kita bandingkan antara 1 ekor kambing dengan 1 bahagian lembu, mana lebih afdal? Seekor kambing. Itu lebih utama, lebih afdal. Tapi tak adalah kata kita merendah-rendahkan nilai 1/7 lembu, tak, sama sekali tidak. 1/7 itu pun sangat besar dah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilai rendah apabila kita katakan korban tu di sisi Allah, kalau Allah terima. Yang paling utama ialah Allah terima korban kita. Itu yang paling utama. Kalau kita kata aku orang ni pula dia soho pula. Mu tahu dah aku ni korban 1 ekor unta dia. Seorang tu 1 ekor kambing atau 1 bahagian lembu-lembu, tapi dia ikhlas kerana Allah. Allah Ta'ala kata yang sampai adalah ketakwaan. Cuma kita katakan dari sudut keutamaan begitu, yang
yang diterima atau tidak itu bergantung kepada keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. So hadirlah majlis sembelih, pujilah Allah, bertakbirlah kepada Allah, ikhlaskan niat dalam berkorban, anggaplah itu sebagai persembahan kita kepada Allah yang kita nak kutip pahala dia di akhirat nanti insya-Allah. Baik, so kita dah kata jangan potong kuku, jangan potong rambut. Okey, settle bab umrah atau umrah pula dah. Bab udhiyah. Okey. Kita kembali kepada amalan-amalan dalam 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah. Setelah daripada korban tadi apa dia? Sedekah. Sedekah ni juga boleh banyak. Kalau boleh tiap-tiap hari daripada 10 hari itu kita buat calculation kita. 1 Zulhijjah aku nak sedekah, 2 Zulhijjah aku nak sedekah, 3 Zulhijjah aku nak sedekah, 4 Zulhijjah aku nak sedekah, sampai 9 Zulhijjah aku nak sedekah. 10 Zulhijjah sedekah daging tu lah. Itu pun dah kira sedekah dah. Tapi 1 Zulhijjah sedekah, 2 Zulhijjah sedekah, 3 Zulhijjah sedekah, 4 Zulhijjah. Biar ada setiap hari itu kita sedekah. Kita tidak luput hari-hari itu. Kerana okey, kalau orang banding antara 10 awal Zulhijjah dengan 10 akhir Ramadan, mana lebih istimewa? Dua-dua istimewa. Tapi mana satu lebih istimewa daripada yang kedua? Awal Zulhijjah lebih istimewa. Kerana istimewanya 10 akhir Ramadan disebabkan ada satu malam yang tersembunyi dalam 10. 10 tu istimewa, tapi kerana dia apa? Kerana dia ada satu malam yang tersembunyi daripada yang 10. Kita tak tahu dia 21 kah? 23 kah? 25 kah? Atau 27 atau 29. Tapi yang penting ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi keistimewaannya juga berada di pada malam hari kerana dia ada malam Lailatul Qadar. Tapi 10 awal Zulhijjah, perhatikan syariat bermula takbir daripada 1 Zulhijjah dah boleh takbir dah. Kerana setiap hari-hari daripada tu adalah hari-hari besar. Sampai hari Arafah, kalau kita kata hari haji bermula hari yang ke-8. Nabi dah keluar pergi ke Mina pada hari 8 Zulhijjah. Siapa yang ingat pergi haji? Ingat kau? Dah lama orang pergi haji? Dah lama, tak ingat dah? Lama sangat dah pergi. Orang pergi haji. Tak nak ingat lagi tak kita pergi haji? Oh, tu mencabar haji kita tahun tu. Nah. Alhamdulillah anak dah lah pergi. Macam-macam dia suka duka kita masa tu dah. Alhamdulillah. Yang penting semua kita cukup pala. Hari haji ni bermula bila? 8 Zulhijjah, Nabi dah keluar dah pergi Mina. Duduk di Mina, salat zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh 9 Zulhijjah. Nabi duduk di Mina. Lepas subuh Nabi bergerak ke Arafah. 9 Zulhijjah Nabi duduk di Arafah. Sampailah solat zuhur, asar, jamak takdim, kemudian khutbah, kemudian Nabi wukuf di Arafah. Kemudian malam tu Nabi keluar duduk Muzdalifah. Malam tu Nabi tidur je di Muzdalifah. Nabi bermabit di Muzdalifah. Besok hari ke-10 Nabi melontar jumrah, Nabi sembelih korban, Nabi bercukur dan Nabi pergi tawaf di Kaabah, Nabi sa'i, kemudian Nabi patah balik ke Mina. Hari ke-11 Nabi duduk di Mina, Nabi melontar 3 jumrah. Hari ke-12 Nabi duduk di Mina, Nabi melontar 3 jumrah. Hari ke-13 pun nafar thani, melontar lagi sampailah berakhir hari haji. Total hari-hari besar bermula daripada 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah. 10 ni dipanggil hari haji terbesar. Atau panggil haji akbar tu. Hari haji terbesar. Pada di situ berkumpulnya ibadat. Korban pun hari itulah.
melontar jumrah Aqabah pun hari itulah, bertahallul awal pun hari itulah, kemudian nak pergi tawaf haji bermula malam itulah boleh dah, kemudian nak sa'i pun malam tu juga. Semua yang kita lakukan pada hari 10 awal Zulhijjah itu dianggap amalan-amalan besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sambung hari ke-11 duduk situ lagi, sambung hari 12 duduk situ lagi, hari ke-13 baru balik. Inilah hari-hari haji yang bila dibandingkan dengan 10 akhir Ramadan, dari sudut siangnya dia lebih utama daripada 10 akhir Ramadan. Dari sudut malamnya dia lebih utama, melainkan dibandingkan dengan malam Lailatul Qadar. Besarnya fadilat hari depan kita ni. Tapi kalau orang tu dia datang sia-sia rugilah. Sebab tu saya katakan hari-hari ni ikhtiar, kalau kita nak sedekah biar boleh setiap hari. Buat pagi dalam bank kita tu kan kadang-kadang boleh setting terus. Automatik pun boleh, ataupun kita keluar sendiri pun boleh. Hari ni nak masuk mana hari ni? Cari pusat-pusat kita boleh masuk. Sebanyak-banyak yang kita mampu bagi. Alhamdulillah. Kita buat mana yang kita mampu. Supaya setiap hari kita ada amalan. Kalau kita bagi RM10, maka kata, mana bagi ustaz? Kalau bagi 100, one off. Bagi sekali tu je. Tapi satu lagi kita bagi RM10 hari ni, RM10, cukup 10 hari, dapat 10 setiap hari. Jadi lebih baik kita bagi setiap hari. Kerana istiqamah tu, berpanjangannya amalan, itu lebih Allah suka. Hari ni sedekah ada. Tapi RM10 je lah. Esok sedekah ada RM10 juga. Lusa sedekah ada. Tiap-tiap hari ada nilai sedekah. Dan setiap hari malaikat mendoakan dia. Jadi kita, kalau boleh, kita bahagikan waktu-waktu itu. Ini amalan-amalan utama yang mampu kita buat pada 10 awal Zulhijjah. Di samping amalan-amalan yang lain secara umum. Baca Quran boleh, istighfar boleh. Kalau orang mak dia sakit, dia jaga mak dia sakit, dapat pahala. Ayah dia sakit, dapat pahala, dia jaga. Suami dia sakit pun dikira ibadat juga. 10 awal Zulhijjah dia jaga suami dia sakit, dapat pahala. Dia jaga anak dia demam, dapat pahala. Semua bentuk amal ibadat sebenarnya. Yang kita sebut tu yang utama. Berbuat baik kepada jiran, bagi salam. Contohnya ada orang bergaduh, dia damaikan, suruh benda makruf, cegah benda mungkar, buat baik hatta kepada binatang, siram pokok bunga pun dapat pahala. Hari tersebut kalaulah kita tahu hari Allah paling suka kepada amal soleh, kita akan tak duduk diam, kita buat je apa-apa amal soleh, kerana kita tahu Allah suka amalan soleh dilakukan pada hari-hari tersebut. Jumpa orang hari tu tak boleh jumpa, bagi salam tu, mana dia ni? Biasa tidak macam ni. Ni jumpa assalamualaikum. Awak ni demam berapa? Tak, ustaz bagi tahu. Hari ni hari banyak pahala. Jadi saya nak jadi orang yang bagi salam. Sebab orang bagi salam dapat pahala lebih daripada orang yang menjawab salam. Terang. Siapa dapat pahala lebih? Orang bagi salam ke orang jawab salam? Bagi salam. Sebab tu antara teka-teki fiqh, ni ada teka-teki fiqh. Kalau orang kita nak tekalah dengan anak-anak kita kan. Biasanya amalan ni, amalan yang wajib, pahala dia lebih besar daripada yang sunat. Amalan yang wajib, pahala dia lebih besar daripada yang sunat. Kecuali satu perkara, di mana sunat lebih besar pahala daripada yang wajib. Apa dia? Bagi salam. Hukum bagi salam sunat. Tapi bila orang dah bagi salam kat kita, jawab tu wajib. Bagi salam sunat, jawab salam wajib. Tapi dari sudut pahala, yang bagi tu besar lagi pahala daripada yang jawab. Jadi kalau orang teka-teki, apa dia amalan sunat, pahala dia lebih besar daripada yang wajib. Jawab pada dia bagi salam. Walid ni cuba teka ke anak kita, tahu ke tak? Kalau tidak, nampak sikit mak mari belajar tak dia dah. Bukan nak sajalah nak suruh anak kita peminat mengaji kan. Baik. Jadi semua bentuk ibadat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
berbuat baik kepada, berziarah orang sakit, bantu orang susah, selawat kepada Nabi. Kalau pemimpin menjaga rakyatnya dengan baik dan adil saksama, kalau orang rakyat mendoakan pemimpinnya, kalau orang hubungkan silaturrahim, berdoa antara azan dan iqamah, menyebarkan ilmu, menjaga solat-solat sunat, mencari rezeki yang halal, semua bentuk ibadat pada hari-hari tersebut, kita kata, ya Allah, aku nak pahala, dan seolah-olah kita mengorbankan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal ibadat ini. Kita jamu orang makan pun dapat pahala. Tapi jangan waktu 9 Zulhijjah lah. Kesian orang nak puasa. Nah, kalau dia buat buka puasa 9 Zulhijjah tak apa. Biasanya malam raya dah lah, orang tak buat dah lah kan. Jadi maknanya apa? Kalau nak kenduri pun, kalau ada orang nak kenduri, perhatikan, hari ni tak boleh buat makan sebab jatuh pada 9 Zulhijjah. Kita sayang puasa pada hari tersebut. Kalau orang tanya, Ustaz, boleh tak saya nak puasa tiap-tiap hari daripada 9? Jawapan dia boleh. Asal termasuk dalam keumuman ibadat. Dia nak 9 pun boleh. 9 hari, 1 sampai 9. Kenapa Ustaz tak boleh 10? 10 tu hari raya. Hari raya dah haram dah pula puasa. 9 paling maksimum. Tapi kalau dia kata 3 hari Ustaz, boleh. 2 hari, boleh. Kalau nak puasa sehari, boleh. Tapi biarlah yang sehari tu 9. Jangan pula puasa sehari 3 hari bulan 9 tak puasa. Tu rugi. Kalau dia nak puasa 1 hari je, pilihlah 9 Zulhijjah. Kerana itu yang paling utama. Kalau dia nak tambah, kekalkan 9. 9 dan 3, 9 dan 5, 9 dan 7 sebagai contoh. Kalau dia nak tambah 3 hari, 9 hari ke-3 dan ke-5, hari ke-3 dan ke-4, 9 tu jangan tinggal. Sebab 9 tu adalah hari yang paling utama dalam bab puasa. Okey? Tu dia kena panggil, kita tahu fiqh dia. Sebab tu orang wukuf pun begitu juga. Saya pesan kepada orang wukuf, dia cari yang betul. Kalau kita pergi wukuf di Arafah, masuk pada 8 lagi hari bulan Zulhijjah. Kadang-kadang ada orang masuk awal. 8 Zulhijjah dia dah masuk dah. Mana 8 tu dia dah buat amal tahajudnya, qiyamul lail, baca Quran, zikir. Hari ke-9 dia letih, dia penat. Dia letih, dia penat. Dia pun tidur. Hari ke-9 dia tidur. Jadi dia melebihkan hari ke-8 yang belum sampai waktunya. Dan dia mensia-siakan waktu yang paling utama pada 9 Zulhijjah. Saya banyak pesan macam tu kepada jemaah haji. Sebab kadang-kadang dia orang semangat. Panas. Dia sampai tu semangat, sampai je Arafah, padahal baru 8 Zulhijjah baru ni. Dia pergi awal sebab tabung haji dia kena uruskan jemaah yang ramai. So dia kena susun jadual. Orang awal tu kena pergi malam tu dah pergi dah. Padahal masih 8 Zulhijjah. Petang tu dah bertolak dah. Masuk malam tu belum sampai waktu dia. Sepatutnya hari Arafah ni wukuf bermula zuhur. Tapi malam tu dia qiyamul lail, dia baca Quran, zikir, munajat, macam-macam dia buat. Lepas zuhur tu tidur. Flat tu. Letih. Jadi orang ni dia panggil memanah dia atau menembak tidak tepat pada sasaran. So kita nak yang bull's eye tu kita panggil tu. Tepat pada sasaran. Kalau nak 1 hari je, kita mampu puasa 1 hari je. Bagi contoh Datuk kata saya tak penat dah Ustaz, tak boleh dah. Kalau 1 hari boleh. Jadikan yang 1 hari tu 9 Zulhijjah, hari Arafah. Itu. Cari yang paling utama. Dan hari-hari lain kita buat juga amal soleh. Baik, wallahu taala alam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, secara umum kita katakan buatlah yang terbaik. Mudah-mudahan kita tidak mensia-siakan hari yang begitu agung dan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan Allah taufikkan kita kepada apa yang Dia suka dan apa yang Dia redha. Dan Allah mengganjari kita dengan pahala yang sebanyak-banyaknya, dan Allah merahmati kita, dan Allah bebaskan kita dari neraka, dan Allah masukkan kita ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Ada soalan ke nak tanya? Dah jarang-jarang jumpa dah ni. Kalau tak ada.
Aha. Biasa kita lewat satu hari lah. Kita tak akan jadi betul. Okey, faham tak soalan? Okey. Kita nak puasa hari Arafah yang mana jatuh pada 9 Zulhijjah. Biasanya hari Arafah 9 Zulhijjah itu kita faham. Tiba-tiba Arafah ni duduk di Mekah. Hari Arafah di Mekah tak sama dengan 9 Zulhijjah pak kita. Kita 8 Zulhijjah baru. Dia dah 9 Zulhijjah dan dia dah wukuf masa tu. So kita nak puasa hari bila? Kalau kita puasa hari Arafah dia, berarti kita puasa 8 Zulhijjah. Sini. So kita nak puasa 8 ke kita nak puasa 9? Kalau kita mampu sehari, kalau kita mampu 2 hari, puasa 2-2 pun tak apa. Kan? Itu dalam kes dia dahulu kita lewat. Tapi kalau kita dahulu dia lewat, agak mustahil lah. Sebab takkan kita nampak dah anak bulan sampai kat dia tak nampak lagi. Sebab dia lebih barat daripada kita. Itu tak berlakulah. Sebab matahari akan terbit daripada kita dulu. Jadi cerapan bulan tu, kalau kita tak nampak, dia boleh jadi nampak. Sebab dia tengok kemudian 5 jam lepas kita tengok, dia akan tengok anak bulan tempat dia. So dia ada masa 5 jam untuk menunggu. Takkanlah kita tengok nampak, naik dapat kita, dia tengok tak nampak. Jadi agak mustahil. Kita raya dulu, dia tak raya lagi. Kebiasaannya kita raya lewat daripada dia. Sebab kita tak nampak, tapi lepas 5 jam anak bulan tu kelihatan di sana. So biasanya akan berlaku, dia puasa 9 Zulhijjah, dia wukuf 9 Zulhijjah, kita kat sini masih 8 Zulhijjah. So kita nak puasa 8 ke kita nak puasa 9? Jawapan dia kalau mampu 2-2 hari. Tapi kalau tak mampu nak 1 hari, puasalah 9 Zulhijjah kita. Kenapa pula kita usahkan hari Arafah? Baik. Cerita dia, keistimewaan ni dikira dari 10 awal Zulhijjah. Ingat, tajuk asal kita 10 awal Zulhijjah. Yang besar tu Arafah ke yang besar tu Zulhijjah? Yang besar tu Zulhijjah. Kalau tidak kerana Zulhijjah, Arafah tu adalah tanah halal pun. Faham tak? Siapa dah pergi Arafah kan? Kalau kita pergi umrah, ada tak ziarah Arafah? Ada kan? Biasa pergi naik atas bukit Jabal Nur tu kan? Jabal Nur pada bukit Jabal Rahmah tu, adalah pergi duduk sana minta jodoh lah, kono-kono pasal situlah Adam dan Hawa bertemu. Dia tulis nama lah kat dinding-dinding tu, kat batu-batu tu, semua khurafat, tak payah. Ada kawan saya pergi, Ustaz, saya ni mutawif haji tiap-tiap hari saya pergi Jabal Rahmah, tapi sampai sekarang pun tak ada jodoh lagi, dia kata. So dia kata tak payah. Memang tak payah pun. Sebab apa? Sebab berdoa di padang Arafah hanya istimewa pada hari 9 Zulhijjah. Pada hari-hari yang lain, Arafah ni sebenarnya terletak di luar daripada tanah haram. Ingat, Arafah ni keadaan dia di luar daripada tanah haram. Dia istimewa padang Arafah kerana ibadat wukuf 9 Zulhijjah berlaku di Arafah. Apabila selesai hari Arafah 9 Zulhijjah tu, orang patah balik ke Mina, Arafah tu kosong, tak ada orang duduk pun. Siapa yang stay duduk Arafah? Aku nak duduk Arafah. Hari 9 Arafah, hari 10 Arafah, hari 11 Arafah, hari 12 Arafah. Tak ada haji lah bagi dia. Arafah istimewa kerana apa? Zulhijjah. Yang utama Zulhijjah ke yang utama Arafah? Zulhijjah. Kita berpuasa 9 Zulhijjah. Kerana dinamakan hari Arafah itu sempena berlakunya wukuf. Hari yang utama ialah hari 9 Zulhijjah.
Maka kita kalau hari 9 Zulhijjah pak kita, puasa 9 Zulhijjah tepat kita. Kalau 8 Zulhijjah, puasa 8 Zulhijjah. Boleh, tak ada masalah. Cuma kalau nak 9 hari ikut kita. Jangan 9 ikut Mekah. Sama juga kes dia. Sekarang ni muncul pula kerana saya lupa nak sebut satu lagi. Doa. Antara perkara yang kita kena banyak buat di hari-hari ini ialah memperbanyakkan doa. Dan doa, antara doa yang paling istimewa juga ialah doa pada hari Arafah. Juga berlaku pada 9 Zulhijjah. So, kalau kita nak doa, tak mesti tunggu wukuf di Arafah. Setengah orang ni, sekarang ni orang tengah wukuf di sana ni, kita nak kena doa. Buat majlis pula pak kita ni, tunggu sempena wukuf di Arafah kat sana, kita nak doa kat sini. Jawapannya tidak. Arafah istimewa tempat dia, tepat pada kita. Hari Arafah yang dimaksudkan adalah 9 Zulhijjah. Jadi berdoalah juga, sebagaimana puasa kita ikut kita, doa pun kita ikut waktu kita. Tak perlu kita tunggu timing. Lepas asar hari ke-9, itu yang utamalah. Memang kita cari yang lepas asar. Lepas hari 9 pak kita, contohnya lepas asar. Tapi jangan lepas asar pak dia pas asar kita baru pukul malam kita. Kan kita dahulu, kita lepas isyak. Kita pun tunggu je lepas isyak. Lepas asar tadi kita tak doa. Pasal kita nak tunggu timing dia. Kan dia lewat 5 jam. Jawapannya kita dah lepaslah waktu kita. Sebab kita tunggu timing dia. Padahal yang dikira waktu kita. Okey? Kalau nak juga doa kat sana, telefon ke orang buat haji tu. Awak dekat sana, tolong doakan saya di padang Arafah. Awak doakan sekian. Maka hari duduk di Arafah, dia pun doa kat kita. Ya Allah, kawan aku tu fulan, dia minta doa. Kabulkanlah permintaan dia. Yang tu okey. Tapi kalau kita duduk Malaysia nak tunggu timing sana, tak perlu. Tak perlu. Tak perlu sungguh nak time. Kalau nak doa, semua 10 hari tu, insya-Allah kita boleh doa. Wallahu a'lam. Ada lagi? Okey dah. Alhamdulillah. Ada lagi satu soalan. Ya. Sejauh mana kita dapat katakan yang Arafah tu tempat kebangkitan kita daripada masyarakat? Okey. Arafah tu apakah tempat perhimpunan kita di padang mahsyar? Jawapan dia, kalau Arafah tu nak kumpul, hak zaman ni pun tak muat, apatah lagi padang mahsyar. Boleh faham? Saya ulang balik soalan. Soalan dia, apakah padang Arafah, tempat kita berkumpul wukuf hari ini, adalah padang mahsyar untuk kita di akhirat nanti? Soalan dia. Jawapannya tidak. Kenapa? Kerana Arafah tu Arafah. Sempadan dia sampai situ je. Dalam satu musim haji, Arafah dah tak muat dah. Apatah lagi nak kumpulkan sebagai padang mahsyar di akhirat untuk berbilion-bilion manusia. Jadi apa laku? Padang mahsyar ni bumi lain. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Apabila semua manusia dah mati, semua manusia mati semua. Mati. Binatang semua mati. Makhluk-makhluk semua mati. Maka pada hari tersebut Allah akan tukar bumi ini menjadi bumi yang lain daripada sebelumnya. So tak ada dah. Masa tu yang namanya Ampang dah tak ada. Yang namanya Malaysia dah tak ada. Yang namanya Selangor tak ada. Kelantan tak ada. Amerika Syarikat tak ada. Gunung tak ada. Tasik tak ada. Laut tak ada. Semuanya jadi tanah yang lapang, selapang-lapangnya. Dalam Quran surah Maryam, Allah Taala, surah Taha, Allah Taala kata, la tara fiha iwajan wala amta. Kamu tidak akan mendapati padanya tanah tinggi ataupun tanah lembah. Tak ada, serata-rata. Jadi bila bangkit di hari akhirat, kita bangkit di padang mahsyar itu. Bangkit di bumi itu. Tak kenal dah mana tempat kita, tak ada. Masa tu padang mahsyar seluas-luasnya kerana menghimpunkan bukan 1 juta, bukan 10 juta, malah bukan 1 bilion, bukan 2 bilion, bukan 10 bilion, malah daripada manusia terawal
sampailah manusia terakhir yang kita tak tahu berapa jumlah dia telang ulama. So jawapan dia Arafah bukan padang mahsyar akhirat. Tetapi mungkin orang kata sebagai bandingan. Seperti mana kita nak bandingkan keadaan kita di padang mahsyar, maka bayanglah keadaan kita waktu kita duduk di padang Arafah. Atau kita kata, bila kita duduk di padang Arafah nanti, bayangkan keadaan kita waktu duduk di padang mahsyar. Kerana pada masa tu kita tak ada pakaian-pakaian kebesaran. Orang pergi ihram tak boleh pakai tutup kepala, tak boleh pakai tutup muka. Hanya pakai baju atas, baju kain kat bawah. Lelaki, perempuan tak apa. Saya nak tanya, yang tutup kepala ni apa benda sebenarnya? Yang dilarang tutup, apa dia? Kita pun kata, kopiah tak boleh pakai, ya. Lagi, topi tak boleh pakai, ya. Lagi, selain daripada topi dan kopiah, apa benda orang letak atas kepala? Serban, kain, lagi? Songkok, kopiah, tu kita nampak. Lagi? Oi. Tengkolok kita nampak. Lagi? Crown, mahkota. Maknanya apa? Dia tanda kebesaran. Benda yang kita letak atas kepala kita ni tanda kebesaran. Orang pakai tanjak, tanjak betul tak? Tanjak, tengkolok ke apa semua. Perhiasan kepala, topi kalau panjang macam tu, topi cowboy ke, topi Queen Elizabeth pakai tu ke. Dia lambang kebesaran, crown. Tapi bila kita pergi haji, kita buang semua tanda-tanda tu. Betul tak? Begitulah di hari akhirat nanti, kita tidak akan dipanggil dengan pangkat dan kedudukan kita. Malah kita datang, kain ihram pun tak ada, dalam keadaan seperti bayi yang dilahirkan, tidak berpakaian, berkaki ayam dan tidak berkhitan. Maka itulah gambaran kita di padang mahsyar. Siapa-siapa pergi haji, duduk di padang Arafah, maka bayangkanlah keadaan kita di padang mahsyar nanti. Dari sudut bandingan tersebut kita boleh buatlah. Tapi kalau nak kata padang Arafah itulah yang akan jadi padang mahsyar, itu tidak berlaku macam tu. Okey, wallahu a'lam. Ya. Saya belajar. Dia kata orang yang sembelih atau orang yang hulurkan korban tu, kita tak boleh bagi dia Upah dengan daging. Betul. Dia kena bayar. Ya. Kebanyakan yang saya tahu kalau orang buat dekat surau atau kat mana, dia tak pernah minta izin kita pada saya lah saya kena. Maknanya pada siapa yang ambil daging yang kita rasa kita halalkan. Masa kita tak tahu. Kan saya dengar bila habis tu siapa-siapa lah ambil orang yang itu kan. Sebagai itu dia ambil tulang ke, dia ambil apa semua. Tapi saya belajar semalam, kita sebagai orang yang korban tu, kita mesti niatkan supaya halal kan lah. Kalau tidak, bila orang tu ambil, benda tu tak halal kan. Kita niat sebagai sedekah. Okey, betul. Dalam bab ni pertama memang ada larangan untuk menjadikan daging korban sebagai upah bayaran. Sebagai ganti bayaran. So you nak upah dia, you panggil dia ni you nak upah. Tapi you ambil daging sebagai upah, you tak bayar dengan upah dia sebenar. Ingat tak konsep saya kata awal tadi? Daging tu milik siapa? Kita dah jadikan dia milik Allah. Kita persembahkan kepada Allah. Jadi kita tak boleh ambil benda yang Allah untuk kita bayar upah untuk kita. Kita kalau nak bayar upah untuk dia, kita ambil daripada duit kita. Nak bagi biskut ke satu tin. Dah. Benda yang datang daripada kita. Benda yang kita punya. Nak bagi biskut satu tin, nak bagi hamper satu, nak bagi duit 100 ringgit, itu terpulang. Depend, tak ada masalah. Apa sahaja yang kita persetujui sebagai upah kepada tukang sembelih,
tafaddal, bagi kat dia dengan upah dia. Tapi jangan ambil daging sebagai bayaran upah kepada dia, kerana itu dah jadi milik Allah. Adapun kalau orang datang dia tolong, dia sebenarnya orang tu tak ada upah pun. Kita tak niat pun upah kat dia, dia pun tak niat nak bagi ambil upah. Cuma dia lepas tu orang ambil sedekah-sedekah, dia pun ambil sebahagian, dia pun ambil sedekah juga. Kadang-kadang orang tak boleh makan, fakir miskin kemari dia tolong, lepas tu dia ambil. Yang tu biasanya tidak ada kesepakatan upah pun pada awal. Memang tak ada, sebab memang dia sebagai orang yang nak sedekah. Tapi biasanya upah ni pada tukang sembelih. Tukang sembelih memang orang cari dia. Dan orang cari dan orang bayar upah. Ataupun tukang sembelih dan tim khas dia, yang memang dia dah ambil satu ekor lembu RM100. Sembelih siap lapah. So jangan ambil daging untuk convert that amount. Tapi kalau dia datang tolong, okeylah, tak ada masalah. Sebab benda tu memang sedekah pun, kita niat sedekah. Tapi kalau kita kata memang kita ada upah, lepas tu saja kita niat sedekah dan kita tak bagi, orang tu pun okey. That's masalahnya, dia memang tahu itu upah dia dengan daging. Itu kita elak, jangan buat macam tu. Kalau dia nak ambil sebagai sedekah, nak makan sikit sebanyak, ambil lah. Tapi upah still kita dah bagi dah. Yang ni upah saya bagi. Awak nak ambil daging sebagai nak makan, tafadhal. Bukan haram untuk dia ambil, tak. Dia haram ambil sebagai upah. Bayar upah dia betul. Sebab tu sekarang ni masjid kadang-kadang dia buat 950. Hak daging tu, kambing tu, lembu tu 850 ya. 100 lagi tu dia masuk siap-siap kos pengurusan dia, termasuklah nak bayar tukang sembelih, nak bayar upah kepada orang tukang-tukang ni, sehingga akhirnya dia settle semua sekali. Yang tu betul. Ambil duit ataupun benda lain. Jangan jadikan sesuatu yang kita dah sacrifice dan kita persembahkan kepada Allah, lepas tu kita nak ambil pula sebagai kepentingan kita nak bayar upah kepada orang. No, itu Allah tak bagi. Okey? Wallahu a'lam. So, ya, kalau dia memang kita dah sedia niat awal lah kita. Bila kita dah dah niat sedekah, memang bahagian kita tak apalah, saya nak ambil sikit, yang lain saya sedekah. So siapa-siapa nak ambil, okey je. Siapa-siapa nak ambil, okey je. Kita dah niat macam tu. Cuma jangan sebab kita pun dia orang sembelih tu pun kita dah bagi, ni upah awak, ni upah. Kalau dia nak ambil daripada sedekah tu, terpulang lah, tapi itu bukan upah dia. Baik, tak adalah. Okey. Kalau dia kata dia nak ekor, dia nak kepala. Siapa dia kata? Kita, orang tukang, orang ahli nak sembelih ni, ahli bahagian-bahagian ni. Itu terpulang, tak ada masalah. Tak adalah spesifik kita nak kata dia tak boleh ambil. Tapi kalau dia boleh tak saya nak ekor, orang lain pun okey, lama-lama bahagian orang lain pun okey, tak ada masalah. Itu budi bicara kita, tak ada masalah. Tidak semestinya kita bagi semua tu bahagian hati semua ada 7 orang mesti dapat hati, bahagian perut mesti 7 orang 7. Memang kadang-kadang kat kampung kita buat macam tu, tapi itu bukan syarat. Kalau dia kata tak apalah, saya tak nak, saya nak daging je, perut ke isi dalam ke semua saya tak nak, saya nak daging je, yang lain saya sedekah je, okey, tak ada masalah. Dan sebenarnya dia pun ambil tu sebahagian bahagian yang Allah bagi untuk dia. Dia kena jangan anggap itu milik dia lagi. Jangan anggap itu milik dia lagi. Saya tak nak, ini saya punya. Jangan sampai begitu. Kita kena anggap ini dah jadi milik Allah, kita nak ambil sebahagian yang Allah halalkan, yang lain kita sedekah. Okey, wallahu taala alam. Itulah yang dapat kita kongsi. Saya ingat berhentilah setakat tu 12.30 hari kita ni. Mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada kita. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Lupa nak doa hari ni dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami kekuatan, taufik dan petunjuk untuk kami beramal dengan sebaik-baik amalan ketika tiba harinya, hari-hari yang Engkau agungkan dan hari-hari yang Engkau pilih sebagai hari digandakan amalan. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang terhapus dosa-dosa dan kesalahan kami pada hari-hari yang utama dan hari-hari yang agung itu, ya Allah. Permudahkanlah bagi kami untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Dan terimalah korban kami, terimalah puasa kami, terimalah sedekah kami, terimalah zikir dan takbir kami, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, agar ikhlaskanlah hati kami dalam segala amalan perbuatan kami. Dan pertemukanlah kami bersama dengan Nabi kami sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga yang abadi di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai ada yang sakit di kalangan kami, sembuhkanlah. Andai ada yang susah di kalangan kami, senangkanlah. Andai ada yang fakir di kalangan kami, murahkanlah rezekinya dan kayakanlah. Andai ada yang terbeban dengan hutang di kalangan kami, maka permudahkanlah untuk dilangsaikan hutangnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari-hari yang baik kami mohon keampunan, rahmat kasih sayang-Mu, agar Engkau limpahkan rahmat dan belas kasih-Mu kepada kami. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.